Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Najah binti Abdul Rahman. Untuk subjek sejarah tingkatan 1 pada hari ini kita akan pergi kepada Tamadun India, tapi bahagian 2. Minggu lepas kita dah pergi pada bahagian 1, minggu ni kita akan pergi pada bahagian 2. Okey, subtopik kita akan tengok bentuk perluasan kuasa. Okey, kalau dalam buku teks awak boleh tengok muka surat 142. 142. Okey, bentuk perluasan kuasa untuk Tamadun India ini boleh dibagikan kepada dua. Yang pertama sekali adalah fizikal dan yang kedua adalah keagamaan. Okey, kalau melalui fizikal ni kita nampak benda tu. Cop, ini kawasan aku. Jadi kita nampak ada dia punya pagar ke apa ke. Itu contohnya lah, okey. Itu bentuk fizikal. Okey, kalau bentuk yang kedua ni adalah bentuk keagamaan. Okey, perluasan kuasa melalui bentuk keagamaan ni saya bagi contoh. Okey, kalau seseorang itu berkahwin dengan orang Islam, jadi isteri dia kena memeluk agama Islam. Okey, sekarang ni isteri dia dah peluk agama Islam. Okey, ayah kepada isteri tersebut dia tengok, oh Islam ni macam ni, macam ni, macam ni. Oh bagusnya Islam. Ayah dia pula memeluk agama Islam. Lepas ayah, okey, atuk pula. Atuk dia pun tengok, oh Islam ni macam ni, oh baguslah. Atuk dia peluk agama Islam. Okey, lepas atuk kepada atuk pula peluk agama Islam juga. Okey, jadi itu perluasan kuasa melalui keagamaan. Benda ni kita tak nampak tapi biasanya secara dalaman. Okey, itu keagamaan. Okey, ini yang dibuat oleh Tamadun India. Satu melalui fizikal dan satu lagi melalui keagamaan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, melalui fizikal. Okey, ini adalah dinasti yang berkembang maju semasa Tamadun India. Yang dinasti yang pertama adalah dinasti Nanda. Okey, nama dia adalah dinasti Nanda. Okey, perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Okey, kalau dah ketenteraan ni maksudnya dia serang daerah-daerah yang berhampiran dengan dia lah. Okey, iaitu pasukan tentera dia ada 20,000 kavaleri, 200 infanteri, 300 tentera bergajah. Okey, Pataliputra. Okey, ini adalah nama tempat. Patna hari ini, okey, merupakan pusat empire. Pusat pemerintahan empire ini. Okey, infanteri ni adalah tentera berjalan kaki lah. Okey, kavalari tentera berkuda. Okey, maksud kepada kavalari ni. Kavalari ni adalah tentera berkuda, infanteri adalah tentera berjalan kaki. Okey, 300,000 tentera bergajah. Okey, ini adalah kawasan perluasan kuasa dia. Okey, Pataliputra adalah pusat pemerintahan dia. Okey, ini adalah kawasan cacahan takluk dia. Okey, semua ni. Okey, ini adalah semasa dinasti Nanda. Okey, selepas dinasti Nanda jatuh, munculnya dinasti yang baru iaitu dinasti Maurya. Okey, kenal tak siapa kat tepi ni? Kalau tak kenal tu tak tahulah. Okey, kejap lagi saya cerita ya. Okey, dinasti Maurya. Pada zaman pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka, mereka berjaya memperluaskan empayar yang meliputi wilayah Bengal Timur hingga Hindus Kush Barat. Okey, pusat pemerintahannya terletak di Pataliputra. Samalah seperti tadi. Okey, Chandragupta Maurya. Perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Okey, tadilah. Okey. Asoka. Okey, ini Chandragupta ni adalah raja dia yang pertama. Okey, ini adalah raja dia kedua iaitu Asoka. Beliau berjaya menakluki Kalinga, namun 150,000 kehilangan harta benda, 100,000 terbunuh. Keadaan ini telah menyedarkan Asoka. Pemerintahan beliau berubah menjadi lebih toleran dan bertanggungjawab. Okey. Siapa pernah tengok cerita Asoka? Okey, ini adalah petikan daripada cerita Asoka. Kalau kamu tengok dalam cerita Asoka tu, dia adalah benda kisah benar lah yang terjadi. Bagaimana Asoka meluaskan kuasa dia tu. Okey, kalau kamu tengok, okey, yang diwarnakan coklat ni, ini semua ni adalah kawasan jajahan takluk Asoka. Okey, daripada yang tadi kamu tengok, okey, jajahan dia yang ini saja. Okey. Lepas tu pemerintahan Nanda ni jatuh. Okey, Chandragupta Maurya meluaskan kuasanya lagi. Lepas tu Asoka pun luaskan kuasa dia. Tengok, dah jadi hampir keseluruhan India ini menjadi jajahan takluk dia. Okey, bagaimana dia meluaskan kuasa dia. Okey, selepas daripada peperangan Kalinga, dia insaf, dia tak nak buat serangan melalui fizikal lagi, tapi dia buat melalui keagamaan. Okey, next nanti kita akan tengok. Okey, ini adalah dinasti yang kedua, dinasti Maurya.
Dinasti yang ketiga pula. Okey, ini adalah yang ketiga, dinasti Gupta. Okey, nama dia adalah dinasti Gupta. Peluasan kuasa diterajui oleh Chandragupta I yang memerintah antara tahun 320 Masihi hingga 335 Masihi. Pusat pemerintahan di Pataliputra sama, menguasai kawasan yang luas menganjur dari Punjab hingga Bengal. Okey, ini adalah dinasti Gupta. Okey, dinasti Gupta pun dia tidak fizikal dia tak banyak. Okey, sama juga Okey, kita tengok kepada keagamaan pula. Tadi saya kata peluasan kuasa tamadun India ada dua. Yang pertama fizikal, yang kedua adalah keagamaan. Okey, ini kita tengok pula cara keagamaan pula. Okey, dinasti Maurya. Okey, dinasti Maurya. Selepas perang Kalinga, Asoka, tadi itulah yang Asoka tadi. Okey, menghentikan usaha peluasan kuasa secara fizikal. Okey, dia tak nak lah sebab terlampau ramai rakyat yang mati dekat Kalinga tersebut, banyak kemusnahan yang berlaku, jadi dia insaf. Okey, kalau kamu tengok dalam cerita Asoka tu, okey, kawasan Kalinga tu adalah kawasan isteri dia sendiri. Okey, dia bergaduh dekat situ. Okey, dia dah tahu Kalinga tu adalah kawasan isteri dia. Okey, jadi kat situ berlaku konflik antara dia. Okey, jadi dia pun insaf. Okey, kamu tengoklah, boleh tengok cerita Asoka tu. Sebaliknya, menumpukan pengembangan kepada agama Buddha. Okey, jadi Asoka ni menganut agama Buddha. Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada tiang Asoka. Okey, ada tiang Asoka Okey, tiang batu dan diletakkan di kawasan yang strategik. Ini adalah tiang Asoka. Okey, dekat tiang ni, okey ni dituliskan dia punya peraturan-peraturan negara dia. Apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Okey, apa yang Tuhan benarkan, apa yang Tuhan tak benarkan. Okey, ini semua ajaran-ajaran daripada Buddha lah. Okey. Misi penyebaran agama Buddha. Okey, maksudnya dia buat misi. Sebab sekarang ni dia tak nak buat serangan melalui fizikal lagi, tapi dibuat secara agama pula. Okey, misi dia satu ke Sri Lanka diketuai oleh Mahendra, ke Asia Tenggara diketuai oleh Sona dan Atra. Okey, ini kamu tengok kat sini. Okey, ini peta penyebaran agama Buddha. Okey, daripada Pataliputra tadi ni. Okey, dia buat ke sebelah barat sini diketuai oleh Mahendra. Okey, di sebelah timur. Okey, ini timur Okey, ke Asia Tenggara, ini kawasan Asia Tenggara. Okey, diketuai oleh Sona dan Atra. Okey, jadi agama Buddha ini tersebar ke seluruh dunia. Okey, misi pengembangan agama Buddha giat dilakukan ke Tibet, Nepal, Azendra, Antosh, Bactrosh dan Burma. Okey, maksudnya banyak kawasan-kawasan telah menganut agama Buddha. Okey, ini semasa dinasti Maurya. Okey, semasa dinasti Gupta pula. Okey, semasa dinasti Gupta, pemerintahan Gupta menekankan hal-hal berkaitan dengan berasaskan agama Hindu. Kalau tadi Maurya, dia agama Buddha. Okey, bila Gupta pula ada agama Hindu. Okey, kita tengok dulu kat sini. Raja Samudragupta dikenali sebagai Kaviraja, raja penyair, kerana beliau meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan. Zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu disebabkan penekanan yang diberikan. Okey, untuk agama Hindu. Okey, aspek yang ditekankan pada zaman pemerintahan Gupta, kebudayaan, seni bina, pemerintahan, perdagangan dan kesusastraan. Okey, ini adalah semasa dinasti Gupta. Okey, habis untuk hari ini. Okey, tugasan kamu seperti biasa, tulis hari, tulis tarikh. Okey. Dalam buku kamu, senang sahaja. Okey, ini je. Okey, sedikit saja. Okey, bentuk perluasan kuasa. Okey, itu fizikal dan juga keagamaan. Itu sahaja. Okey, pertemindan ni saja. Tak payah banyak-banyak. Okey, kalau rajin tulislah banyak-banyak. Okey, tapi saya kalau dah tak nak sangat, ini je. Okey, jangan lupa hantar kepada saya. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.